hadiahkan Fatihah pada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh isteri baginda, pada anak-anaknya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga kepada sekalian arwahnya dua ibu bapa kita dan sekalian arwah jamaah Surau Padamidin yang pernah bersama-sama dengan kita, dan semua guru-guru kita sekalian muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan rahmahnya atas kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, mengasihi kita. Walaupun kita sentiasa berbuat silap kepada Allah, berbuat kesalahan kepada Allah, tapi kita amat berharap kasih sayang Allah terus kurniakan kepada kita semua dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersambung kitab kita muka surat yang ke-7, Syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala syahdan, menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang redha ia dengan Nabi Muhammad itu nabinya. Orang yang redha Nabi Muhammad itu nabinya, lazim atasnya suka mengikut perbuat dan adanya. Orang yang redha dengan Nabi dan orang yang suka dengan Nabi, maka tanda dia, sifat dia akan suka, lazim dan mengikut apa yang Nabi buat. Maka bukan sekadar pakaian sahaja, semuanya, daripada sudut amalan perbuatannya, daripada sudut ibadahnya, daripada sudut pribadinya, daripada sudut akhlaknya, daripada semua sudut, dari hablum minallah sehinggalah hablum minan nas. Ini tanda orang yang redha yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabinya. Maka duduk dalam hati dia itu, aku redha. Sebab itu apabila kita ini mengikut akan segala apa yang ada pada Nabi. Sebab itu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, khusus diri saya, sebenarnya kita bukan umat yang terbaik. Kenapa saya cakap macam itu? Sahabat
apabila dia melihat apa yang Nabi buat, dia ikut satu-satu. Kita masih tak mampu. Sebab itu, apabila ditanya bagaimana Nabi Muhammad itu, ketika lalu Sayyidina Abu Bakar, lalu orang tunjukkan, kalau kamu ingin melihat, mengenal Sayyidina Muhammad itu, kamu lihat Abu Bakar sudah cukup. Bermakna, apabila kita melihat diri kita, bukan kita bandingkan. Setengah orang apabila saya bercakap macam ni, Ustaz, kita tak boleh bandingkan tempat kita dengan sahabat. Bandingan untuk kita berbandingkan diri kita dan sahabat itu jauh. Tetapi kita mengukur akan kekurangan kita. Apa yang telah dibuat oleh sahabat dan apa yang telah kita buat. Yang ni perlu muhasabah. Sebab itu, bila kita dengar tentang sahabat itu mendapat syafaat Rasul. Kenapa mereka layak? Sebab mereka duduk zaman Rasul. Sebab mereka bersama Rasul. Kerana mereka itibak Rasul tidak pernah kurang. Mereka mengikut apa yang Nabi buat, tidak ada kurang. Sebab itu anugerah itu layak atas mereka. Anugerah itu layak atas mereka. Kalau kita lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi. Ada riwayat mengatakan Uwais Al-Qarni, dia pernah datang menziarahi Nabi, tetapi Nabi tidak ada rumah. Tetapi mengikutnya akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kurang. Tidak ada kurang. Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah memerintahkan antara sahabat yang kena berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Sayyidina Umar. Ya Umar, kau cari orang ni daripada Yaman. Cari dia. Cari. Dan apa perlu, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar, iaitu meminta doa. Meminta doa daripada Uwais Al-Qarni. Ya. Jadi kalau kita lihat perkara ini, ketika kita berusaha mengikut dan mujahadah sungguh-sungguh, semampu mungkin, untuk kita meletakkan sifat redha kita pada Nabi. Bukan sekadar kita tahu dan mengiyakan, tetapi kita kena ikut sungguh-sungguh. Ketika itu, barulah cinta kita terbalas. Cinta kita terbalas. Kasih kita terbalas. Siapa yang membalas kasih itu? Iaitu yang ampunya diri. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu cinta kita dibalas oleh Sayyidina Rasul. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tanda, Ustaz? Dah pernah orang tanya saya. Apa tanda, Ustaz? Cinta Rasul itu dibalas oleh Rasul. Salah satu tanda yang terbesar, maka Rasulullah sendiri akan datang melihat, menziarahi umat dalam ru'yah. Sebab itu orang yang kita cinta, selalunya kita akan bermimpi. Orang yang kita cinta. Ya. Siapa yang orang kita cinta sangat, orang yang kita rindu sangat, selalu kita akan jumpa mereka. Sebab itu, perkara-perkara yang terhalang menjadi asbab. Kita tak dapat melihat wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diukur dengan cinta. Jadi kita berusaha, bukan sekadar pakaian, tuan-tuan. Kita dah pakai serban, dah pakai jubah, tetapi lisan kita tak menyamai apa yang ada pada kita. Kita itibak sunnah, tidak melihat pada sunnah perkataan. Kita tak ada melihat
mengikut akan sunnah amalan. Ya. Kita pakaian kita cukup cantik. Tetapi kita masih lagi membenci antara satu sama lain. Khususnya keluarga kita yang terdekat. Sebab apa yang Nabi buat adalah Nabi amat menyayangi keluarga Nabi. Sehingga bapa saudara Nabi yang tidak masuk Islam itu diharap sangat untuk dia dapat masuk Islam. Sehingga ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebab hak untuk seseorang itu mendapat hidayah adalah hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah kita dah buat macam tu dengan anak kita? Adakah sebab itu saya katakan Rasulullah ini dengan anak dia peluk. Berapa kali kita peluk anak kita? Ketika ia dewasa. Kecil fitrah tuan-tuan. Kita sayang anak yang kecil. Tapi Sayyidatina Fatimah ni tuan-tuan dah besar, Rasulullah peluk, Rasulullah cium Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kita buat tak macam tu? Jadi kita kata, kita memang melakukan sunnah pada pakaian, pada itu dan sebagainya. Tetapi dalam sunnah keluarga, sunnah isteri, sunnah anak, sunnah berkawan, sunnah berjalan, sunnah, terlalu banyak sunnah daripada Nabi. Maka sebab itu, orang yang redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikut perbuat dan adanya. Dan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada suka kepada dunia. Ya, maksud kata tidak suka kepada dunia, dunia yang membawa dia menjadi jauh dengan Allah, dia akan tinggalkan. Ya. Bukan tinggalkan dunia. Sebab itu zuhud ini, kata sahabat, yang dikatakan hakikat zuhud itu, iaitu hati yang sunyi. Ya. Hati yang sunyi, hanya mereka ini mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sunyi daripada dunia. Maksudnya, hati itu dia tidak jadi tamak, tidak mencintai, tidak meletakkan dunia itu perkara yang pertama dalam hidupnya. Sekarang ini tuan-tuan, kita meletakkan dunia perkara pertama. Hatta untuk berbuat perkara akhirat, kita akan letak dunia perkara pertama. Perkara pertama dunia. Hatta sekarang. Kita nak buat apa-apa, dana macam ini perkara yang selalu. Kita nak buat apa-apa program, pertama sekali yang akan kita kata, dana macam mana. Kan? Sebab itu, satu hari, saya ni dah nak sampai ma'al hijrah kan. Korban ma'al hijrah. Kalau kita lihat perjuangan Rasulullah, apa dana yang Rasulullah gunakan sewaktu awal Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu, jika apa yang kita buat sekarang, jika apa yang kita fikirkan sekarang, yang Rasulullah buat, macam sama kita buat, nescaya kita tak akan dapat syahadah. Dan kenapa Rasulullah berjaya? Dan ini yang perlu kita kaji. Apa skill dan apa tekniknya yang menjadikan Rasulullah itu dapat melahirkan orang yang ada harta, tetapi harta mereka itu mereka gunakan untuk Nabi. Mereka ada keberanian. Keberanian itu mereka serahkan kepada Nabi. Mereka ada teknik, dan teknik itu mereka serahkan kepada Nabi. Semua mereka serahkan kepada Nabi. Untuk apa? Untuk mereka bangunkan Islam. Ini hebat. Baik. Dan banyak kasihan kepada fakir miskin. Banyak kasih kita kepada fuqara.
Bila kita melihat kepada fuqara, fuqara ni apa tuan-tuan? Orang yang memerlukan. Ya. Jika pada makna yang kita biasa tahu, fuqara, fakir dan miskin, orang tak ada harta. Tetapi sifat fakir itu, mereka yang perlukan. Siapa yang memerlukan? Selalu kita kata fuqara dan masakin ni orang miskin. Kita luaskan konsep fuqara dan masakin. Luaskan konsep fuqara dan masakin. Apa orang memerlukan pada ketika seseorang itu? Lepas itu, dia memerlukan harta. Kita cuba sedaya upaya. Ketika seseorang itu perlukan bimbingan, kita bimbing dia. Ketika seseorang itu pertolongan untuk tunjukkan kepada jalan Allah, tunjukkan. Ketika seseorang itu perlukan kasih dan sayang, kurniakan kasih sayang. Yang ni yang dikatakan orang yang suka dengan fuqara. Rasulullah buat macam tu tuan-tuan. Bukan semua orang miskin datang dengan Nabi. Ada anak yatim datang dengan Nabi yang tidak ada bapa. Rasulullah berikan kasih kepada anak yatim ini. Ada orang yang tidak ada keluarga. Datang dengan Nabi. Nabi jadikan mereka sebagai sebuah keluarga. Maka sahabat dan Nabi ini bukan sekadar sahabat. Sahabat dan Nabi mereka bagaikan satu keluarga yang besar. Sebab itu umat Islam ini sebenarnya dia adalah suatu keluarga yang besar. Satu keluarga besar. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni keluarga. Tetapi kita yang membezakan sebab kita bin lain. Awak bukan keluarga saya sebab saya bin lain. Awak bin Yusuf, saya bin Muhammad. Mana boleh jadi keluarga? Terlupa. Kita disatukan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita tak melihat perkara ni. Bila masa kita katakan kita keluarga, pada ketika agama kita dihina, tidak ada dikira bin siapa dan bin siapa, siapa yang telah bersyahadah, kita akan berpegang tangan. Demi mempertahankan agama Allah, demi mempertahankan akan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam ayat ta'awun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sebab itu dalam konsep doa kita tak dibenarkan meninggalkan untuk mendoakan seluruh keluarga kita, muslimin wal muslimat. Hatta dalam satu masa ia menjadi wajib. Ketika mana? Iaitu ketika khutbah Jumaat. Tinggal saja doa untuk orang Islam, batal khutbah. Sampai macam itu. Sehingga Nabi nyatakan kepada kita, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau engkau tak ada cintakan orang Islam, kata Nabi, iman kamu tidak sempurna. Macam mana kamu sayangkan diri kamu? Sebab kita tak mahu orang binasakan kita, macam itulah kita takkan membinasakan orang Islam. Kita tidak mahu mengatakan perkara buruk kepada orang kata kepada kita, begitulah kita menjaganya kepada perkara kepada orang lain saudara Islam. Beginilah yang Nabi didik kita. Tetapi apa yang Nabi didik kita, kita tak boleh nak ikut. Apa yang Nabi didik kita sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Kita tak mampu nak ikut. Kita tak mampu nak menyukainya. Kita tahu. Kita tahu. Susahlah macam tu Ustaz. Dia kata semua nak baik. Ada saya dengar orang cakap macam tu. Semua nak baik Ustaz. Semua nak ikut agama. Jadi kita jadi kolot Ustaz. Ortodok.
Ada orang cakap macam tu. Ada orang cakap macam tu sampai peringkat orang berkata sedemikian. Kalau semua nak ikut agama ustaz, ketinggalan. Ketinggalan. Sebenarnya agama Islam ini dia menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sebab itu dalam doa kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Allah. Dan mengampuni seseorang yang berbuat salah kepadanya. Orang yang redha dengan Nabi, maafkan salah semua orang. Saya cukup pesan dengan diri saya dan tuan-tuan sebagai seorang ayah. Jangan simpan kecil hati kita pada anak-anak. Tolonglah. Saya minta sangat. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita pernah kecil hati dengan anak-anak kita, ibu-ibu yang di belakang, tolonglah maafkan mereka dari sekarang. Sebab apa? Sebab kalau kita ada kecil hati dengan diorang dan kita tak maafkan diorang, kita balik, besok kita mati. Hidup diorang akan susah. Dalam dunia susah, dekat akhirat mereka lagi susah. Kalau kita sayangkan anak-anak kita, maka maafkanlah diorang. Kalau kita sayangkan anak-anak kita semua, maka sayangkan mereka. Maafkan mereka. Mustahil tuan-tuan seorang ayah tak pernah kecil hati dengan anak dia. Mustahil. Mustahil lah. Dia tak pernah berasa hati. Berasa hati dengan anak dia, anak lelaki dia, anak perempuan dia. Lagi-lagi kita yang dah tua dia tuan-tuan. Kita orang selalu cakap apa? Kalau dah tua ni dia balik jadi budak. Rasa budak-budak. Hati cepat kecil, cepat berasa. Kadang-kadang dia cakap lain, kita dengar lain. Dia tak kata kita pun, tapi kita dengar dia kata kita. Semacam kata kita. Kita simpan dalam hati. Jadi saya amat berharap tuan-tuan, pada malam ni lah, cukup amat berharap. Sebab kematian ini, dia tidak menunggu kemaafan kita pada anak-anak. Tuan-tuan jangan tangguh. Sebab permintaan maaf kita, ajal tidak menunggu kemaafan daripada seorang ayah dan seorang ibu. Taubat, dia tidak menunggu. Ajal tidak akan menunggu taubat kita. Kita bertaubat kerana menunggu ajal. Kita beramal saleh kerana kita menunggu ajal. Kita memaafkan anak-anak kita, kalau suami, maafkan isterinya daripada sekarang. Kerana ajal tak tunggu kemaafan kita. Sampai bila? Sampai masanya kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkan tuan-tuan. Dan semua oranglah tuan-tuan maafkan, mudah. Adik-beradik kita yang pernah buat salah dengan kita, maafkan. Sebab perkara itu susah, tetapi kemuliaannya besar pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, memaafkan ini satu sunnah, tuan-tuan. Memaafkan ini satu sunnah. Ketika pembukaan kota Mekah, apakah Nabi ini tak bawa sifat memaafkan, tuan-tuan? Orang-orang Quraisy zaman itu. Orang yang nak bunuh Nabi kan masih hijrah kan. Nabi nak kena bunuh, Nabi kena kejar. Saat Futuhul Makkiyah, Nabi buat apa? Aku maafkan semua. Tuan-tuan, kita kata kita ikut Nabi. Kenapa kita tak mau ikut Nabi dalam memaafkan kesalahan orang lain? Kita kata, maaf, kesalahan dia besar, Ustaz. Besar, saya tak boleh maafkan. Tuan-tuan, kesalahan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan agama Allah lebih besar. Mereka telah membunuh keluarga Sumayyah. Mereka telah membunuh keluarga Yasir.
Mereka telah menyeksa Bilal bin Rabah. Dan kematian Sumayyah dan keluarga Yasir ini dilihat oleh mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembukaan kota Mekah, Nabi boleh memberikan kemaafan. Tuan-tuan, apa kesilapan dan kesalahan saudara kita yang sampai kita tak boleh mengikut sunnah Rasul untuk memaafkan mereka? Orang yang nak bunuh Nabi, Nabi maafkan, tuan-tuan. Sehingga kan pada peristiwa hijrah, tubuh badan Sayyidina Ali menggantikan tubuh badan Nabi. Nak bunuh Nabi, aku sampai peringkat orang nak bunuh, kata Nabi. Tapi ketika membuka saat Futuhul Makkiyah, maka Nabi kata, aku maafkan sekalian apa yang kalian dah buat. Tuan-tuan, dengan kemaafan Nabi, maka terbukanya kota Makkah. Kita kata, kita nak ikut sunnah. Ikutlah sunnah. Adik-beradik kita, pak saudara kita, dan semua orang yang buat silap dengan kita, kita maafkan. Ya Allah, kalau boleh, tuan-tuan, nak tidur malam ni, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, aku maafkan semua dosa anak-anakku, Ya Allah. Yang mereka tak tanya pun khabar aku. Mereka tak balik pun kampung. Mereka tak tahu aku susah, aku apa. Ya Allah, aku maafkan. Ya Allah, aku maafkan seluruh kesalahan adik-beradik aku. Ada abang aku tak amanah dalam masalah membagikan harta faraid. Tak apa, Ya Allah. Walaupun aku tak dapat harta di dunia ni, Ya Allah, mudah-mudahan kau gantikanlah aku dengan harta yang lebih baik di akhirat. Walaupun aku tak dapat tanah dalam dunia, sebab adik-beradik aku tidak amanah, Ya Allah, kau gantikan tanah itu dengan tanah besok di dalam syurga Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, jika Allah bagi kita pilihan, kita nak pilih mana? Jika kita tetap akan pilih, Ya Allah, aku nak sedikit tanah yang ada di dalam jannah Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Jika itulah yang telah Engkau berikan aku pilihan. Tapi kita kena pilih sendiri. Kemudian, kita sambung lagi. Kerana yang demikian itu perbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutlah Nabi, tuan-tuan. Insya-Allah. Selawat-selawat juga. Jangan selawat saja, tapi badan tak selawat. Ini guru saya pesan. Badan selawat ini, apa tandanya? Tubuh badan yang berselawat, iaitu tubuh badan yang mengikut akan Nabi Muhammad. Itu tanda tubuh badan yang berselawat. Lisan kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Badan kena berselawat, kata dia. Itu kalam guru lah. Tuan-tuan nak takwil kat mana, nak tafsir kat mana, terpulang. Saya bukan orang pandai. Baik. Kemudian, apa kata musannif? Maka bermula seseorang redha bagi Allah Tuhan. Siapa yang redha dengan Allah Ta'ala? Apa tandanya? Nescaya menyerahkan ia sekalian halnya kepadanya. Dia serahkan semua urusannya pada Allah. Kenapa dia nak serahkan semua urusan pada Allah? Sebab dia nakkan janji Allah. Apa janji Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Kalau engkau serah dengan aku cukupkan.
Kau tak payah susah-susah. Berusaha tetap berusaha. Tapi kau percaya dengan aku. Kau serah dengan aku. Kau yakin dengan aku. Nescaya aku cukupkan segala urusan. Ya. Ini orang yang percaya dengan Allah. Orang yang redha dengan Allah. Tuan-tuan, takkan kita tak redha dengan Tuhan kita. Itulah Allah. Allah bagi kita sakit. Ya Allah redha. Sebab apa? Sebab apa Allah bagi kita sakit, tuan-tuan? Sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Sebab apa Allah nak ampunkan dosa kita, tuan-tuan? Sebab kita jahat. Takkan orang baik ada dosa, tuan-tuan? Sebab kita jahat. Maka orang jahat ni orang buat dosa, tuan-tuan. Jadi bila Allah sayang kita, bila Allah sayang kita, lalu Allah datangkan sakit pada kita dan diampunkan dosa kita dengan sakit itu. Betul orang yang nampak benda ni, ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku redha. Sakit yang kau bagi ke aku. Sebab apa? Sebab ada dosa yang aku ingat, ada dosa aku tak ingat. Aku memang jahat pun, ya Allah. Zaman muda aku dulu macam ni. Kita seorang je tahu, tuan-tuan. Orang lain tak tahu. Kita tahu siapa kita. Ya Allah, masa aku umur belasan tahun lepas sakit balik, aku macam ni. Ada semayang yang aku masih tak mampu qada lagi. Bukan setahun, ya Allah. Ada sampai tak semayang 15 tahun. Ya Allah, bukan aku tak nak qada, tapi aku tak kuat nak qada, ya Allah. Tuan-tuan, kalau 15 hari mampu, tuan-tuan. 15 tahun. 15 tahun, tuan-tuan. Ada orang yang langsung tak mampu, tuan-tuan. Dia rasa tak mampu. Tak mampu dan tak mampu. Terus tak mampu. Kan? Ya Allah, 15 tahun, ya Allah. Kan? Kita baru qada berapa hari. Kan? Kadang-kadang kita masuk hospital 10 hari. Kita pun tak qada semayang itu. 10 hari kita tak semayang ke hospital. Keluar-keluar kita tak qada pun. Ya Allah, kau bagi aku sakit. Aku tahu sebab apa kau bagi aku sakit. Sebab Nabi dah cakap dengan kami, ya Allah. Apa yang Nabi cakap dengan kami, ya Allah? Orang yang sakit ini dikefarahkan 1 hari 100 dosa. Dan diberikan rahmat 100 rahmat, kata Nabi SAW. Maka ya Allah, kau ampunkan dosa aku. Sebab aku sedar aku jahat. Kau berikan aku rahmat 1 hari 100. Kenapa kau bagi ke aku, ya Allah? Aku sedar yang aku tak ada amal soleh pun. Walaupun aku ni jahat dan aku tak boleh buat amal soleh. Kita jahat, tapi amal soleh pun kita tak mampu buat. Lalu Allah bagi kepada kita perkara ini sebagai tanda kasih. Okay. Sebab itu bila kita nampak benda ni, tuan-tuan, kita mula sayang sangat dengan Allah. Sayang. Ini bulan korban. Kan? Bulan korban kan. Ada kadang-kadang ada orang buat korban satu bahagian sampai 900 sekarang. Kan? Jadi orang yang redha dengan Allah, dia takkan ambil yang 200. Dia akan ambil 900. Kan Ustaz cakap macam tu Ustaz Rizam ni dia tak tahu dia nak cakap apa. Tuan-tuan, ya, sedekah 200 dengan sedekah 900 mana baik? Jadi korban dengan harga 900 dengan korban harga 200. Kenapa kita nak ambil benda yang paling murah dengan Allah? Kenapa nak ambil? Dan peluang itu, tuan-tuan, setahun sekali. Habis Zulhijjah ni, tak ada dah. Tuan-tuan ada duit 9,000 pun, tuan-tuan takkan boleh beli bahagian itu.
Tuan-tuan ada duit 90,000 sekalipun, tuan-tuan tak boleh beli bahagian itu. Ketika Allah berikan kita peluang, tuan-tuan, lemahnya iman kita. Ketika Allah berikan kita peluang itu, kita ambil yang paling sedikit dengan Allah. Makan kita nak sedap, bercuti kita nak tempat baik, hotel kita nak bagus, baju kita nak yang baik. Tiba-tiba, sampai saat Allah beri peluang kepada kita, mahalnya ya Allah, kita tak cakaplah mahalnya Allah. Orang masjid kedarah duit. Padahal peluang itu Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita. Itu tuan-tuan, ya. Kalau ada peluang tu, tuan-tuan ambil lah. Ya. Jangan tangguh, jangan tunggu. Ya. Kalau 1,000 pun tak apa. Ya. Tak apa. Jika kita ada harta. Jika kita ada duit. Baik. Dan meninggalkan ia akan tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya. Jadi orang yang apabila dia redha Allah, ketika itu dia akan meninggalkan perkara yang bersalah-salahan dengan nafsunya sebab dia hendak mengikut akan perintah Allah. Memang nafsu kita nak tolak semua benda, tuan-tuan. Semua nak tolak. Kita akan tolak. Kita nak sembahyang sunat 2 rakaat. Nafsu kita berbelah bagi. Janji dah dengan kawan. 2 rakaat tak sampai seminit. Kita keluar, jumpa kawan kat depan, sembang-sembang. Pun dah habis masa seminit untuk kita pergi jumpa kawan yang lain. Ini yang dikatakan. Sebab kita tak mahu mengikut akan takdir Allah dan ikhtiar. Yang mengikut kehendak Allah. Ya. Allah. Macam mana kita nak kata kita orang hebat, tuan-tuan? Macam mana tak boleh. Kita nak kata kita orang bagus, tak boleh. Ya. Itu bila kita duduk seorang-seorang, selalulah muhasabah. Jadi kita duduk seorang-seorang, kita selalu muhasabah tentang diri kita ni. Macam mana ya aku dengan Allah? Hubungan aku dengan Allah macam mana ya? Hubungan aku dengan Nabi macam mana ya? Hubungan aku dengan mak ayah macam mana ya? Hubungan aku dengan keluarga macam mana ya? Lepas tak besok aku ni semua. Kenapa kita kena muhasabah? Sebab semua orang akan pergi sana. Pergi mana, tuan-tuan? Semua orang akan pergi akhirat. Tuan-tuan akan kat sana, saya kat sana. Tadi sahabat-sahabat ada jemaah Terengganu, jemaah daripada utara. Yang tuan-tuan tengok kamera banyak ni, dia orang daripada Pening, daripada Kedah, tuan-tuan. Jadi makan tengah hari saya bersembang. Saya sembang dengan sahabat kita. Saya kata apa? Saya ni, kalau saya nak menerima pemberian orang bagi tanah, tuan-tuan, saya rasa dah ada 100 ekar. Kalau saya nak ambil. Orang ni nak bagi 5, orang ni nak bagi 10, orang ni nak bagi 2. Kalau saya nak himpun tanah. Saya cakap dengan sahabat, saya kata, besok, orang yang memberi itu telah ada di dalam syurga. Dia panggil saya macam ni. Ustaz kenal tak saya, Ustaz? Saya tak boleh masuk ni. Sebab apa saya tak boleh masuk? Sebab saya tak tunaikan amanah yang telah diberikan kepada saya. Kerana menerima amanah itu adalah
Berat. Besok dia tanya Allah tanya kita besok kat sana. Kenapa engkau boleh terima tetapi engkau tak laksanakan amanah tersebut? Ni dalam hidup saya, tuan-tuan, dalam kerja ni. Dalam kerja ni, tuan-tuan, Masya Allah. Orang lain, tuan-tuan, masuk syurga. Saya tak boleh masuk syurga, tuan-tuan, kat sana. Saya nak pergi mana? Tuan-tuan dah masuk dah syurga. Saya mengajar, tuan-tuan mendengar. Tuan-tuan beramal. Dan saya tak boleh buat. Saya tak boleh maafkan anak saya. Saya tak boleh peluk anak saya. Saya masih bergaduh dengan adik-beradik saya. Saya masih lagi buat perkara yang, apa yang saya suruh tuan-tuan buat, saya tak boleh buat. Kat sana saya sangkut. Kat sana saya sangkut. Sebab perkara ni bukan perkara sunat, perkara wajib yang saya suruh. Menghubungkan silaturahim saya sendiri putuskan silaturahim. Macam mana, tuan-tuan? Kan kabura maqtan 'indallah, kan ayat tu. Saya kat sana besok kena. Sebab saya dalam laknat Allah. Bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah. Satu benda yang bukan mudah. Sebab kat sini kita boleh sembunyikan. Tetapi di sana kenyataannya. Di sana kebenarannya. Tuan-tuan tolonglah doa saya. Mudah-mudahan saya dapat jadi orang baik. Itu je. Sebab apa saya nak minta doa, tuan-tuan? Saya dapat jadi orang baik. Sebab tuan-tuan memang dah baik. Jadi orang baik, doakan orang jahat, makbul. Saya tak boleh doakan tuan-tuan, sebab orang jahat tak boleh doakan orang baik. Tak mungkin, terbalik. Tuan-tuan tolong doakan saya. Baik. Dan seseorang yang redha dengan agama Islam itu. Sikit lagi, tuan-tuan. Memperbuatkan dan mengambil ia amal baginya. Orang yang redha Islam untuk agamanya, dia ambil Islam, dia amal Islam. Seluruh benda tu. Bukan semayang saja, bukan zakat saja, bukan ibadat saja. Dia ambil semua benda. Nikah kahwinnya, kehidupannya, dia ambil Islam. Dalam pergaulannya, dia ambil Islam. Dalam berkawan, ambil Islam. Berkeluarga, ambil Islam. Berniaga, ambil Islam. Semua ambil agama Allah. Maka insya-Allah pada ketika itu kita akan dapat selamat. Orang yang ikut Islam dimuslimkan. Lalu dia dapat salam. Selamat. Selamat kat mana? Dunia selamat, akhirat selamat. Kita ikut Islam. Mudah aja. Mudah itu. Ustaz, berat memanglah. Sebab syurga ni susah. Syurga susah. Orang yang sungguh-sungguh nak pergi ke syurga, dia akan menuju ke jalan syurga. Orang yang bersungguh-sungguh untuk masuk syurga, dia akan menjadi ahli syurga. Sebab syurga ni susah. Memang susah. Tuan-tuan, nak tinggalkan mengumpat dengan nak zikir. Mana susah? Susah. Nak tinggalkan dosa, nak buat amal saleh. Susah. Sedap sebab dosa ni sedap. Dosa ni seronok. Nak tinggal amal saleh, senang. Nak buat amal saleh, boleh buat. Tapi nak tinggalkan maksiat, lalu orang cakap, Ustaz, susah Ustaz, saya lemah iman. Buah tu lah yang kita pakai 50 tahun dah, tuan-tuan. Buah lemah iman. Dari dulu, daripada kita kecil, sampai sekarang, lemah iman. Tak tukar-tukar lagi lemah iman. Tukar buah lain pula. Kalih kot lain. Dan seseorang yang redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya,
Mengikut ia akan jalannya dan suruhnya. Apa yang Nabi buat, kita ikut. Yang wajib-wajib, yang sunat-sunat, sedaya upaya. Yang Nabi tegar. Zahir batin. Bukan zahir saja. Bukan zahir saja. Sunnah ini ada sunnah yang zahir, ada sunnah yang batin. Nabi suruh semayang, tapi Nabi suruh tinggal sombong. Nabi suruh puasa, tapi Nabi suruh tinggal ujub. Ujub ni dosa, tuan-tuan. Ujub ni bukan perkara remeh-temeh. Terasa kita dah baik kan? Jaga. Maka tiadalah sempurna bagi seseorang itu melainkan ada padanya yang tersebut itu. Tak sempurna redanya melainkan dia mengikut akan jalan Nabi dan suruh Nabi. Kerana mustahil seseorang yang redha Allah Ta'ala Tuhannya tiada redha ia kepada agama Islam. Dia kata dia redha Allah, tapi dia tak ikut Islam itu sendiri. Saya redha Allah Ta'ala, tapi saya tak nak ikut Islam. Di zaman sekarang kan, macam-macam. Orang sekarang sebenarnya orang berani, tuan-tuan. Sekarang orang berani. Sekarang orang terlalu berani. Kita tengok orang berani ni, kita takut, tuan-tuan. Betul tak? Kalau orang berani sangat ni, kita takut. Sekarang orang punya berani macam mana? Saya walaupun pakai seluar pendek, tak pakai tudung, tak pakai apa, saya dah boleh buat umrah 5-6 kali. Awak apa ada? Sekarang orang berani. Orang berani. Sekarang orang berani cakap macam tu. Sekarang orang berani lawan Allah macam tu. Saya tak semayang, tak apa. Tapi saya ada kereta besar. Rumah saya besar. Awak ada apa? Walaupun saya pakai seksi-seksi, saya kaya. Awak ada apa? Berani. Orang sekarang berani. Dia lupa. Yang dia ada Allah. Orang sekarang berani, tuan-tuan. Kita takut. Tengok beraninya orang sekarang, kita jadi takut. Ya Allah. Janganlah dengan asbab sedemikian kau turunkan bala kau atas kami. Dan tiada redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya kerana lazim berhimpun yang demikian itu atasnya. Tak mungkin orang yang redha dengan Allah dia tidak redha dengan Islam. Tak mungkin orang yang tidak mengikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ini redha dengan Allah. Betul, tuan-tuan, jangan tinggal. Zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jangan tinggal. Saya ajak tuan-tuan, jangan tinggal. Alhamdulillah saya sendiri. Alhamdulillah saya tak tinggal lagi. Maghrib subuh. Kenapa maghrib subuh? Kerana maghrib ini waktu bermulanya masuknya malam. Jadi bila malam kita cakap dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subuh, kenapa kena baca subuh? Sebab subuh bermulanya siang. Bila nak siang, kita ngaku dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kenapa kita kena baca? Kita berharap supaya Allah kurniakan kepada kita akan keredaan seperti mana yang disebut oleh musannif. Kita tak kuat, tuan-tuan. Sebab itu saya selalu sebut dengan tuan-tuan. Bukan sebab kita tahu kita boleh jadi baik. Zaman muda kita dulu, kita tinggal semayang. Bukan kita tak tahu tinggal semayang berdosa. Kenapa kita boleh tinggal semayang? Kita kahwinkan anak tinggal semayang. Nak salah cakap kok. Kalau semayang, banyak lepas tu. Kita pergi semayang, orang balik. Masa tu kata, tuan rumah mana semayang? Dekat balik. Lepas salah cakap. Biar tinggal semayang tak apa, janji boleh biti. Gi rasanya. Kena 20 orang. Mana?
Jadi dulu kita tinggal semayang sebab kita jahil ke atau sebab kita ingkar? Tapi kita salahkan jahil. Zaman jahiliah saya. Bukan, kita tak bodoh. Masa kita buat tu kita tak bodoh. Tapi kita engkar. Kita memilih engkar lagi. Kita yang pilih tuan-tuan. Kalau aku semayang ni habis. Tetamu balik, tak boleh lah pitih. Kita engkar. Bukan kita bodoh. Bukan kita tidak tahu. Ya. Jadi kita memberi alasan yang tidak masalah. Ya. Yang tinggal tuan-tuan. Ya. Jadi saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua. Ya, mudah-mudahan ya Allah memudahkan segala urusan kita insya-Allah. InsyaAllah pada masa akan datang kita jumpa dan kemungkinan pada bulan depan saya tak dapat hadir sebab raya haji. Raya haji kita sibuk dengan lembu ni. Ya. Tahun ni kita dapat Allah kurniakan kepada kita boleh buat raya korban seperti mana macam biasa. Ya, sebab itu tuan-tuan, saya amat berharap untuk diri saya dan tuan-tuan, ya, setiap anugerah yang kita terima pada tahun ini, kita syukurlah, sujud syukur. Sebab itu saya selalu tanya di tempat-tempat kuliah saya di masjid-masjid, Allah berikan kita salat rapat ni pun jangan lupa sujud syukur. Dulu kita bising, tak boleh rapat, tak boleh rapat. Allah dah bagi rapat, kita buat tak reti. Tak berterima kasih pun dengan Allah. Kita tak berterima kasih pun. Kerana kita terlupa siapa yang bagi kita penyakit hampir 3 tahun dan siapa yang angkat penyakit. Kita terlupa. Langsung kita tak terima kasih dengan Allah. Ya Allah, terima kasihlah. Sebab dulu kami semayang jarak-jarak. Rasa macam tak semayang, ya Allah. Kita pun bising. Tak ikut sunnah. Tak ikut Nabi. Gege semua. Gitu. Kan? Jadi, bila Allah dah bagi kita perkara itu, terima kasih pun tak. Apa salah, tuan-tuan? Sujud lama pun, seminit. Sujud dengan Allah. Terima kasih, ya Allah. Kami syukur sebab kau kurniakan atas kami nikmat solat seperti mana dulu balik. Terima kasih, ya Allah. Ya. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Akhir kalam, saya minta tolong tuan-tuan doa. Ya. Untuk madrasah kami. Dan khusus tuan-tuan tolong doa untuk saya. Supaya saya dapat jadi orang baik. Saya ulang lagi. Ya. Tuan doakan saya dan keluarga saya, anak isteri saya supaya jadi orang baik. Ya, saya nak tu je, dapat jadi orang baik. Ya, insya-Allah. Kenapa Ustaz tak dapat jadi orang baik? Jadi bila kita Allah letak kita tempat orang baik, Allah akan bagi kita perkara yang baik, hidup yang baik, mati yang baik, semua yang baik. Ya, insya-Allah tuan-tuan jangan lupa doakan kami. Yang kedua, sebagai maklumat untuk madrasah kita yang di Kampung Gemuruh, ya, iaitu Darul Atiq Dawah Center, bagi pandangan saya lah, rasanya 60% kot. Ya, bagi pandangan saya lah, pembinaan itu telah berjalan hampir 60%, 50% ke 60% lah. Dan tadi kita telah siap slab untuk slab daripada muka depan masuk, tangga depan yang besar dan keliling koridor tu sikit. Ya, dan alhamdulillah daripada pagi tadi sampai petang tadi saya dengar cerita hampir kat maghrib baru selesai slab, ya, simen yang diselesaikan untuk konkrit. Ya, alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan tolong doa. Saya doa semua orang kena doa. Ya. Mudah-mudahan surau itu kita dapat selesaikan dalam tahun ini. Ya, hujung tahun ini kita dah siap semua. Ya, masya-Allah hujung tahun depan kita dah siap banyak-banyak bangunan lain supaya kita dapat gunakan untuk kebaikan ummah. Ya, saya Darul Atiq Dawah Center Kampung Gemuruh ni tuan-tuan. Saya bukan nak buka sekolah pun. Ya, bukan niat saya nak buka sekolah hafiz sebab saya tak perlu buka pun tuan-tuan. Tempat Terengganu tu banyak. Saya akan cadangkan orang lain semua pergi sekolah yang ada di Terengganu ni. Ya. Saya bukan nak buat sekolah tak tuan-tuan. Saya nak
orang yang datang sana sentiasa melahirkan kasih macam mana Nabi buat. Sebab itu kalau adalah budak yang nak belajar besok atas dasar kasih. Sebab kasih bukan nak jadi alim, tuan-tuan. Dunia ni dah ujung dah. Dah ujung sangat. Dah ujung sangat. Dah terlalu ujung. Jadi supaya tempat itu. Saya memang harap tuan-tuan, harap sangat. Bukan saya tak ada niat nak buka madrasah tuan-tuan kat situ. Tapi niat saya mudah-mudahan apa yang kita buat dapat menerbitkan kasih. Sebab apa? Sebab Nabi dari Mekah, Nabi sampai Madinah, Nabi pijak bumi Madinah, maka terbitnya kasih di bumi Madinah. Itu Nabi pergi mana? Semua zahir kasih. Nabi begini, zahir kasih. Nabi begini, zahir kasih. Nabi begini, zahir kasih. Saya tak perlu nak buka satu tempat ilmu sebab bumi Terengganu adalah bumi ilmu. Bumi Terengganu adalah bumi ulama. Malu saya, tuan-tuan. Saya malu. Sebab itu saya tak buka madrasah. Jadi mudah-mudahan ia dapat menyatukan kasih antara kita. Semuanya. Walaupun kita bukan daripada tempat yang sama. Saya bodoh, tuan-tuan alim. Tuan-tuan boleh duduk dengan saya bukan sebagai tempat ilmu, tuan-tuan. Tetapi kita disatukan kasih. Kasih kenapa, Ustaz? Sebab kita orang Islam. Kenapa kita perlu berkasih, Ustaz? Sebab Nabi buat macam tu. Nabi pergi Madinah, orang Madinah kasih Nabi. Nabi kasih orang Madinah. Sampaikan Nabi minta dengan Allah. Bila orang Madinah cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, kami ni tak ada Baitullah. Baitullah tak ada, tempat sa'i tak ada, ya Rasulullah. Orang Mekah dapat umrah hari-hari, ya Rasulullah. Ada? Rasulullah minta dengan Allah. Allah kata apa? Allah perkenankan doaku. Siapa yang dari rumah ambil sembahyang dengan sempurna, lalu dia salat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Menyamai pahala dia dengan satu umrah. Orang Madinah seronok, tuan-tuan. Orang Madinah seronok. Maka apa yang orang Mekah dapat, orang Madinah dah dapat. Sebabkah? Kasih. Dekat Mekah ada tempat mustajab, di Multazam, Hajar Ismail, kan? Orang Madinah minta, ya Rasulullah, kami tak ada ke tempat tu, ya Rasulullah. Kami tak ada ke? Rasulullah minta, ya Allah, tolonglah. Aku minta, ya Allah, untuk orang Madinah. Orang Madinah bagi aku kasih, ya Allah. Tempat lain tak nak bagi aku kasih, tapi orang Madinah bagi aku kasih. Aku pergi Taif, aku dapat batu, ya Allah. Aku pergi sini, orang Madinah, orang Yasrib, peluk aku, ya Allah. Rasulullah perkenankan, iaitu di Raudah. Banyak kan? Hebatkan kasih, tuan-tuan. Ya, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, pada malam ini kami angkatkan 2 tangan kami, ya Allah. Kami benar-benar mengharapkan rahmat-Mu atas diri kami, ya Allah. Kami benar-benar mengharapkan rahmat-Mu atas isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Kami benar-benar mengharapkan rahmat-Mu atas segala usaha dan ikhtiar kami, ya Allah. Kami benar-benar mengharapkan rahmat-Mu atas hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tarik rahmat-Mu atas diri kami dan hidup kami ini, ya Allah. Walaupun kami pernah berbuat salah dan silap kepada Engkau, ya Arhamar Rahim.
Ya Allah, jika Engkau matikan kami dalam waktu yang terdekat ini, matikan kami dalam rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami rasakan hati kami ini, Ya Allah, semakin hari semakin berumur, hati kami makin keras, Ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Agar kami sentiasa merasakan akan kesalahan yang kami buat kepada Engkau, Ya Allah. Dengan Kau lembutkan hati kami, kami sentiasa merasakan kasih dan sayang-Mu, Ya Allah. Ya Allah, dengan Kau lembutkan hati kami, kami jadi redha dengan Engkau, Ya Allah. Kuat redha kami dengan Engkau, Ya Allah. Kuat redha kami dengan Islam ini, Ya Allah. Kuat redha kami dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami dalam golongan orang-orang redha, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami dalam golongan orang-orang redha, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami dalam golongan orang yang redha pada sisi Engkau, Ya Allah. 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 Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.